A. Okey, sekejap ya. Kalau nampak, respon nampak. Nampak. Nampak cikgu. Nampak Kalau slide saya tidak bergerak, tolong bagi tahu. Ya. Okay, sekejap. Okey. Hari ni kita nak belajar karangan bahagian A, karangan jenis penulisan resume. Okey, ini merupakan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Siapa puluk? Okey, nampak slide yang kedua? Nampak. Okey, ini merupakan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Belajar memahami format penulisan karangan. Maksudnya awak kena tahu format jenis resume dan bila tamat kelas juga pelajar dapat menulis resume mengikut format yang diajar. Ya, untuk pengetahuan awak, ya, cara untuk kita menulis resume ni ada banyak cara. Ya, tetapi untuk tujuan peperiksaan, ya, awak wajib mengikut cara yang cikgu ajar seperti hari inilah, ya, format ikut hari ini. Ya, jangan tulis resume format yang berbeza ataupun yang tidak dipelajari di dalam kelas. Okey, berikut merupakan standard pembelajaran. Standard pembelajaran menulis dan mengolah maklumat. Ya, maksudnya soalan yang diberikan kalau awak nak tulis resume sudah pastinya soalan berbentuk iklan. Ya, resume ni kita gunakan untuk apa kelas? Untuk apa? Kita selalunya untuk memohon pekerjaan. Ya, selalunya. Tetapi ada juga resume perlu ditulis untuk kita memohon menyertai sesuatu program. Contohnya program-program tertentu yang memerlukan peserta yang ada kriteria-kriteria tertentulah yang ditetapkan. Jadi apabila ramai penyertaan, ya, mudah untuk dia nak tengok setiap peserta, background setiap peserta tu. Jadi peserta perlu untuk menulis resume, ya, menghantar resume. Okey, ya, selalunya tujuan memohon jawatan, ya, dalam bidang dalam pekerjaan lah. Okey, seterusnya. Okey, boleh nampak slide cikgu bergerak? Nampak ke tidak? Slide yang lain. Cikgu dah beralih ke slide yang lain. Kelas, tolong respon. Respon je kelas. Tak cikgu, sekarang kat slide yang objektif. Slide kedua. Sama, saya pun kat objektif. Kenapa slide show ni mesti awak nampak kan? Dah okey dah cikgu. Sudah. Dah okey dah cikgu. Okey, kalau cikgu tadi cikgu buat slide show, kalau slide show tu awak slide jadi tak bergerak. Kenapa cikgu tak tahu? Dia setting kot. Okey, ya, tengok dekat format karangan bahagian A. Saya suka untuk cikgu ingatkan panjang karangan tetap sama. 150 hingga 200 patah perkataan, ya. Okey, suka juga untuk cikgu ingatkan sekali lagi soalan karangan bahagian A merupakan soalan kombinasi kepelbagaian bahan. Okey, apa maksud soalan kombinasi kepelbagaian bahan?
Okey, nanti cikgu terang slide yang seterusnya. Okey, jumlah markah 30 markah diperuntukkan. Ya, sama seperti karangan A yang lain lah. Okey, inilah yang dimaksudkan dengan kombinasi pelbagai bahan. Ya, tahukah kamu sebenarnya terdapat pelbagai jenis karangan bahagian A yang boleh diuji. Ya, iaitu yang pertama karangan umum pendapat. Ya, yang jenis pendapat. Yang ni yang selalu awak buat sebelum ni. Ya, sebelum ni biasanya kita menjawab karangan bahagian A berbentuk pendapat. Okey, sebenarnya untuk karangan bahagian A, dia boleh uji awak dalam pelbagai bahan seperti dia boleh uji awak untuk buat karangan jenis resume. Ya, insyaAllah hari ini kita akan tengok. Ya, karangan jenis email. Ya, karangan surat rasmi, surat tidak rasmi, syarahan ataupun laporan. Jadi tidak semestinya soalan karangan bahagian A merupakan soalan karangan jenis pendapat. Jelas atau tidak? Jelas ke tidak? Jelas. Jelas. Okey ya. Jelas. Jadi bila awak dapat soalan ataupun awak beli buku-buku latihan, jangan terkejut pula bila karangan bahagian A tu disuruh awak buat karangan email. Nanti kita belajarlah next class kita belajar karangan jenis email. Jadi jangan terkejutlah bila ada soalan berkaitan dengan laporan. Ya, sebab awak kena faham konsep ataupun pengujian untuk format yang terbaru karangan bahagian A. Soalan berdasarkan kombinasi pelbagai bahan, maksudnya dia boleh bagi pelbagai bahan, contohnya iklan, iklan untuk resume, ataupun pelbagailah bentuk yang lain, rajah dan sebagainya. Okey, ini merupakan contoh soalan karangan bahagian A berdasarkan bahan pengiklanan. Biasanya dia akan ambil saja mana-mana iklan, kemudian awak perlu tulis resume berdasarkan iklan. Tulis resume berdasarkan iklan yang ataupun jawatan yang awak nak pohon. Bukannya tulis resume awak berada orang kata status awak sekarang pelajar yang belum ambil SPM. Jadi awak tak boleh tulis resume yang menunjukkan awak ni sebenarnya yang tak lepas lagi SPM. Macam tu. Bila dia bagi soalan ataupun iklan jawatan kosong, awak perlu teliti. Awak perlu tengok syarat kelayakan. Contohnya, katakan kelayakan akademik diminta ijazah sarjana muda pengajian perniagaan. Maka awak perlu andaikan diri awak itu telah memiliki ijazah dalam bidang perniagaan. Faham tak? Awak tidak boleh mengandaikan diri awak ini seorang pelajar yang belum lagi mengambil peperiksaan SPM. Jelas atau tidak? Jelas. Maknanya awak boleh olok-olok tulis resume yang tidak betul lah dengan orang kata diri awak. Untuk tujuan peperiksaan saja. Tetapi bila awak dah habis peperiksaan, awak dah memang nak minta kerja betul-betul, awak kena isi yang betul-betul lah, ikut maklumat yang diperlukan. Jadi kena teliti. Konsepnya sama apabila kita menulis karangan bahagian A, caranya sama, maklumat yang ada dalam bahagian A perlulah dimasukkan dalam penulisan tersebut. Okey, kalau dalam resume ni dia ada banyak sangat maklumat, kita tak perlulah untuk masukkan semua. Kita teliti maklumat-maklumat yang penting dan kita matchkan dengan format yang cikgu akan bagi. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh iklan jawatan kosong pembantu pengurus.
kelayakan dan ciri-ciri dia, skop pekerjaan dan sebagainya. Awak baca dululah. Okay, awak kena baca. Ya, lepas tu awak kena tengoklah syarat-syarat, bidang tugas ya. Bila kita nak minta kerja, mesti kita kena analisis iklan tersebut ya, layak ataupun tidak ya. Kita nak mohon jawatan tersebut. Kalau yang ni pembantu pengurus, kelayakan yang diperlukan ijazah dalam bidang yang berkaitan. Jadi bila awak nak jawab soalan macam ni, awak bila bahagian kelulusan awak perlu tulis awak ni ada ijazah lah bidang berkaitan. Kalau pembantu pengurus, awak kena tengok ijazah bidang apa yang sesuai. Ya, awak kena reka. Okey, seterusnya. Ini pengenalan. Slide cikgu bergerak Bergerak slide cikgu? Bergerak. Okey, pengenalan penulisan resume. Okey, resume poin yang 1 tu ya. Resume merujuk kepada keterangan ringkas tentang maklumat diri, pendidikan, pengalaman dan lain-lain. Maksudnya resume ni ialah orang kata maklumat awak lah, maklumat ringkas berkaitan dengan diri awak. Digunakan untuk memohon pekerjaan ya, macam cikgu dah cakap tadi. Okey, tujuan soalan. Okey, sebelum ni tidak ada diajar ya untuk subjek bahasa Melayu penulisan resume ya, karangan jenis resume. Tetapi untuk KSSM ni dimasukkan ya, apa tujuan dia, untuk memberi pendedahan kepada awak ya, cara menulis resume ketika hendak mencari peluang pekerjaan setelah tamat SPM nanti. Okey, diingatkan tidak ada format spesifik. Murid perlu mengikut format yang dipelajari di dalam kelas. Okey, jangan keliru ya bila awak tengok awak search maklumat dekat laman-laman sesawang kan. Bila awak search, awak nampak format yang berbeza ya. Tak payah fikir itu semua. Jadi apa yang awak perlu buat ialah awak kena ikut macam mana yang cikgu ajar. Kalau awak pergi tuition dan sebagainya, kalau sama ikutlah. Kalau tak sama, awak ikut apa yang cikgu ajar. Cikgu sekolah awak ajar. InsyaAllah saya berpandukan kepada buku teks. Okey. Jadi tiada format spesifik, walau bagaimanapun awak perlu mengikut apa yang cikgu ajar untuk selamat. Okey, ini merupakan contoh resume yang ada dalam buku teks tingkatan 4 ya. Ini contoh dia. Contoh dia ada resume Nur Ain Sofia. Resume Nur Ain Sofia ni ditulis resume sebab dia nak menyertai program. Apa program dia? Program budaya peringkat antarabangsa. Jadi untuk melayakkan dia menyertai program ini, maka salah satu syarat dia kena hantar resume kan. Jadi dia buatlah resume. Ini antara ataupun contoh maklumat-maklumat yang perlu ada dalam penulisan resume. Anugerah kemahiran teknologi maklumat ni, kemahiran teknologi maklumat, kemahiran berbahasa, potensi diri awak, kemahiran tambahan, alamat dengan rujukan. Okey, tak apa. Cikgu nak pergi cepat saja supaya sebenarnya benda ni awak kena buat latihan supaya awak jelas. Okey, yang ni format penulisan resume yang awak perlu ikut dalam kelas cikgu. Okey, perlulah ada maklumat-maklumat berikut. 1.0 jawatan yang dipohon. Kena tulis jawatan apa yang awak nak pohon. Okey, maklumat peribadi. Okey, apa contoh maklumat peribadi kelas? Nama awak lagi? Password Google. Password email. Password email. Maklumat email. Lagi? IC. Nombor IC. Nombor kad pengenalan. Lagi? Alamat rumah. Lagi? Gaji gaji. Umur. Lagi?
Agama. Agama lagi. Latar belakang keluarga tu. Latar belakang keluarga maksudnya apa? Macam apa kisah pasal keluarga dia tu. Kisah pasal keluarga, nak cerita apa dalam tu? Tolong bagi latar belakang keluarga sikit. Contoh. Tolong bagi contoh. Boleh bagi contoh tak? Contoh macam kalau mak dia ada penyakit ke apa tu. Sekarang ni nak minta kerja mak dia ke dia? Dia tu. Jadi tak perlulah ya maklumat Oh, tak macam perlu. tu. Hobi perlu tak hobi? Tak perlu ke. Memasak, memancing, jadi tak perlu. Melukis. Ya, maklumat peribadi ni, maklumat-maklumat yang penting tentang diri awak sahaja. Tujuannya supaya mudah untuk majikan hubungi awak. Contohnya nama awak, mesti dia kena tahu nama kalau dia nak hubungi awak. Kan? Nombor telefon mesti kena ada. Ya, alamat awak. Ya, alamat. Mungkin ada urusan surat menyurat. Email awak. Ya, maklumat-maklumat yang penting sahaja. Mungkin kalau awak nak letak tambahan, bolehlah awak letak status awak, bujang, berkahwin. Ya, semua tu maklumat-maklumat yang penting yang perlu dimasukkan dalam maklumat peribadi lah. Ya, okey. Itu pasal maklumat peribadi. Tak payah senaraikan sampai 20 maklumat peribadi. Cukup sekadar apa yang cikgu bagi tahu tadi. Ya, okey, potensi diri. Potensi diri ni maksudnya kekuatan ya dalaman awak, apa yang contoh kalau kita tengok buku teks awak tingkatan 4 ya, potensi diri ni contohnya mesra dan mudah bekerjasama dalam kumpulan. Maksudnya kelebihan diri awak adalah potensi diri, mampu ya memikul tanggungjawab ya untuk melaksanakan tugas dengan baik. Ini jujur dan boleh dipercayai, sedia menerima cabaran, boleh bekerja ya lebih masa, contohnya macam itulah, dan bekerja dengan tekanan lah. Maksudnya bekerja orang kata ataupun awak letak boleh bekerja dengan penguasaan yang minimum lah. Ya, tak perlu orang asyik ajar saja kan. Ini contoh ayat potensi diri. Okey, seterusnya. Latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan ini sama juga dengan potensi diri tadi, dia perlu berdasarkan iklan tersebut lah. Kalau latar belakang pendidikan ni, awak janganlah bagi pendidikan awak semasa awak di sekolah pasti. Ya, ataupun di sekolah pra, ataupun di sekolah tadika, ya, tak perlu. Ya, awak perlu bagi pendidikan yang relevan dengan tugas atau jawatan yang awak mohon. Contohnya kalau jawatan itu berkehendakkan kelayakan akademiknya ijazah, cukup sekadar awak letak ijazah ataupun ijazah, kemudian kalau awak ada ambil diploma, letaklah diploma dan SPM. Ya, cukup sekadar 3 tu. Tak perlu awak masuk result PT3, awak masuk result UPSR, tak perlu. Ya, cuma masukkan pendidikan yang penting sahaja. Dan pendidikan ni walaupun awak tak dapat lagi sijil SPM, awak boleh reka lah. Awak kena andaikan diri awak ni seolah-olah dah terima ijazah. Dah terima ijazah dalam bidang berkaitan berdasarkan iklan tadilah. Okey, awak tengok berdasarkan iklan tadi. Lepas tu bila awak nak reka nama-nama ijazah tu, awak jangan main hentam. Ya, ijazah sarjana muda speed reading. Contohnya subjek speed reading awak belajar masa form 1. Awak pun terlintas letak speed reading atau pengucapan awam.
Mana maunya macam tu dia kena juga yang relevan, ataupun kalau awak nak lebih tepat awak Google atau awak search nama-nama program bagi universiti-universiti tempatan tu. Apa ni? Kalau ada dalam iklan tak ada masalah, awak copy and paste saja kan, awak tulis balik. Tapi kalau tidak ada, contohnya iklan dia kata kelayakan akademik ijazah dalam bidang berkaitan. Bidang berkaitan tu awak tak boleh pula tulis nanti pencapaian akademik awak tu, latar belakang pendidikan tu ijazah dalam bidang berkaitan. Tak boleh, awak kena bagi tahu bidang tersebut. Jadi bidang yang awak tulis itu perlu relevan lah. Okey, jelas atau tidak? Jelas cikgu. Okey. Begitu juga dengan pengalaman kerja. Pengalaman kerja ni walaupun hakikatnya awak tidak lagi bekerja, belum lagi bekerja ataupun ada dalam kalangan awak yang telah merasai alam pekerjaan masa awak cuti panjang, katakan awak jadi pelayan di sebuah kedai makan, tukang masak dan sebagainya. Jadi itu realiti ataupun itu perkara sebenar awak. Diri awak yang sebenar, awak pernah kerja di stesen minyak sebagai tukang isi petrol tu. Katakan itu antara pengalaman kerja yang awak lalui lah, benda yang betul. Tetapi untuk tujuan peperiksaan ataupun tujuan penulisan resume ni, awak kena tengok kepada iklan. Contohnya kalau iklan dia berkenaan dengan pengurus kan, ataupun iklan berkaitan dengan juru audit katakan, ataupun iklan berkaitan dengan editor jadi pengalaman kerja tu awak perlu cipta ataupun reka yang bersesuaian dengan jawatan awak lah. Kalau sebagai tukang masak, iklan sebagai chef, katakan ada jawatan kosong, dia kata untuk jadi seorang chef kan. Jadi takkanlah pengalaman kerja awak nak letak awak bekerja sebagai contohnya pengalaman kerja menoreh getah, ataupun awak bekerja mana yang bidang tak berkaitan. Tak boleh lah, awak kena cipta lah. Contoh kalau awak nak mohon jawatan chef, awak bagi tahu pernah pengalaman kerja bekerja di sebuah restoran terkemuka di Kuala Lumpur, seperti apa nama restoran tersebut. Itu pengalaman kerja contohnya, mesti yang ada kaitan lah supaya resume ni kita tulis untuk apa? Untuk majikan terima kita sebagai pekerja ataupun memanggil kita untuk tujuan temu duga. Faham tak? Jadi kalau kita bagi benda yang tidak ada kaitan, kita tidak akan dipilih lah. Okey, faham tak? Boleh faham kelas? Boleh Boleh faham. Okey. Kemahiran khusus. Apa maksud kemahiran khusus? Kemahiran bahasa. Bahasa ni biasanya kita akan letak biasanya kita akan letak kemahiran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan satu lagi mungkin awak boleh letak kalau menguasai Mandarin, bahasa Mandarin atau bahasa Arab. Tapi tak payahlah awak merapu, merepek bahasa merapu-rapu awak letak, tak perlu. Selalunya standard bahasa Melayu, bahasa Inggeris, mungkin Mandarin, mungkinlah 3 ataupun 2 sahaja, itu yang standard lah. Okey, kemahiran teknologi maklumat ni juga awak boleh listkan apa yang awak mahir, contohnya berkaitan dengan Microsoft Office. Lepas tu beberapa kemahiran lain lah, kalau awak mahir awak tulis. Tapi tidak perlu disenaraikan terlalu banyak sampai 10. Awak senaraikan yang asas-asas sahaja. Okey, rujukan ni bermaksud orang yang boleh dirujuk, contohnya saya sebagai majikan. Jadi saya minta resume awak sebab awak nak mohon jawatan dekat syarikat saya. Jadi untuk saya mengesahkan maklumat itu betul ataupun tidak, saya tak boleh tanya awak, sebab kalau saya tanya awak, confirmlah jawapan awak betul semuanya. Jadi untuk memastikan
resume awak tu betul ataupun mendapat maklumat tambahan berkaitan diri awak, saya sebagai majikan akan menelefon individu yang awak letak sebagai rujukan. Individu tersebut mestilah yang mengenali diri awak. Contohnya kalau ada awak nak buat resume kan, awak nak tulis apa, itu pun kena bergantung kepada iklan atau jawatan. Contohnya kalau awak tengok contoh resume tingkatan 4 ni, kenapa dia letak cikgu guru tingkatan 4 dia? Sebab apa? Sebab bersesuaianlah dengan program-program dia. Program dia nak sertai program budaya dekat peringkat antarabangsa. Memang sepatutnya gurulah yang menjadi rujukan. Dia bukan nak minta kerja. Tapi kalau awak nak minta kerja, katakan awak nak minta kerja tadi chef tadi. Jadi mungkin awak boleh bagi nama bos awak di itulah syarikat lama, ibu punya. Di syarikat lama awak tu. Contohnya awak bekerja di restoran mana-mana kan. Restoran yang besar. Kan awak bagi nama bos tersebut. Ataupun bila awak nak mohon jawatan yang lain, mungkin rujukannya boleh jadi pensyarah awak. Pensyarah yang mengenali awak. Macam tu, janganlah awak letak nama jiran awak ataupun nama adik-beradik awak. Tak boleh. Rujukan ni untuk seseorang yang mempunyai jawatan-jawatan yang lebih tinggi dan mengenali awak. Maksudnya orang-orang yang selayaknya lah. Tak boleh letak ibu bapa awak, tak boleh. Mesti orang yang berjawatan dan mengenali awak dan dia boleh mengesahkan tentang maklumat. Ataupun contohnya kalau dia nak tanya pasal pengalaman kerja, dia tahu benda tu semua. Maksudnya dia merupakan orang yang boleh bagi maklum balas yang positif tentang diri awak. Boleh faham tak apa maksud rujukan tu? Boleh faham tak? Okey, harapan. Harapan ni ayat standard lah. Harapan ni awak tak perlu serabut-serabut. Awak tak perlu fikir buat ayat yang panjang-panjang. Jadi harapan ni sebenarnya apa harapan awak? Semoga saya berharap agar saya diterima bekerja di syarikat tuan dan saya berjanji akan menjadi pekerja yang terbaik. Contoh macam tu ayat harapan. So, apa harapan awak kepada bila awak dah hantar resume kan, apa harapan awak? Harapan ni biasanya standard je. Awak nak bekerja dekat situ. Dan harapan supaya dipilih untuk bekerja. Okey, jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas. Okey, ada soalan? Tak ada ke? Okey, tak ada soalan. Okey, seterusnya Okey, seterusnya cikgu nak pergi kepada latihan. Latihan. Boleh tak cikgu nak tahu, okey, siapa yang ada masalah dengan latihan yang saya buat semalam? Sepatutnya kalau awak ada masalah, saya okey je, saya boleh terima, tapi sepatutnya awak kena maklumkan sendiri dengan saya. Tak perlulah awak nak minta bantuan orang tengah untuk maklumkan semula kepada saya. Sekiranya awak ada masalah dari segi internet ataupun awak ada masalah berkenaan dengan telefon awak dan sebagainya, awak perlu memaklumkan kepada saya tentang masalah awak itu. Bukannya mengambil jalan mudah memaklumkan kepada kawan awak dan kawan awak memaklumkan kepada cikgu. Tidak sepatutnya begitu.
Ya, sebab apa? Ya, sebab kita perlulah menjadi pelajar yang bertanggungjawab. Ya, kalau kita ada masalah, kita sendiri cerita. Tak perlu kita mengadu masalah kita kepada orang lain sebab orang lain tu tak boleh tolong juga, dia mesti rujuk dengan cikgu juga. Jadi untuk pengetahuan awak, ya, cikgu, ya, sebab awak tingkatan 5 kan, jadi cikgu sentiasa berusaha mencari jalan, ya, untuk membantu awak sehabis baik, ya. Selalu cikgu-cikgu tingkatan 5, ya, bahasa Melayu, ya, MRSN Gerik duk orang kata explore, ya, apa orang kata yang boleh kita gunakan, medium apa yang boleh kita gunakan untuk membantu pelajar. Okey, yang terbaru latihan untuk awak, cikgu telah menggunakan Classkick, ya. Classkick ni merupakan sesuatu yang baru dan orang kata sebenarnya, ya, kalau ikutkan logiknya memang tidak ada masalah langsung. Sebab apa? Sebab awak tidak perlu install, awak tidak perlu download apa-apa sebab Classkick ni hanyalah web page biasa. Ya, kalau awak boleh buka Google Meet apa semua, insya-Allah tidak ada masalah sebenarnya. Okey, andai kata, ya, awak ada juga masalah, ya, mungkin handset awak handset yang lama dan sebagainya yang tak boleh support sistem yang tu, ya, web yang tu, tak ada masalah. Maklumkan saja kepada cikgu dan cikgu akan cari jalan untuk awak. Itu saja. Sebab kita ni bila kita kelas online ni kan, kita kena sentiasa berfikir positif dan bersedia untuk menerima perubahan lah. Kalau ikutkan saya yang dah tua-tua ni, memang penat lah nak explore Edmodo, Classkick apa semua tu. Tak ada masa lah sebenarnya. Kan. Tapi saya perlu lakukan juga untuk memastikan awak dapat yang terbaik dan untuk pastikan awak ini apa orang kata boleh faham apa yang cikgu ajar. Okey, yang ada masalah, ya, maklumkan kepada saya. Yang tidak ada masalah, kita boleh teruskan. Okey, setakat ni siapa yang ada masalah, ya, maklumkan. Awak jangan yang pertama tanpa awak mencuba, awak jangan terus cakap awak ada masalah. Ya, kadang-kadang manusia ni ataupun pelajar dia tak nak perubahan. Dia nak benda yang sama je. Kalau cikgu ajar duk bagi penerangan Google Meet, dia nak yang tu saja. Ataupun dia nak guna kaedah Google Form saja. Tengah tu dia tak Betul. Jangan macam tu. Maksud cikgu kalau masalah ni, masalah yang betul-betul. Setakat ni untuk pengetahuan awak, saya sebelum awak ni kelas yang ujung-ujung dah, 504 ni dah hari Khamis Jumaat. Untuk pengetahuan awak, kelas cikgu form 1 semua tak ada masalah lah untuk menggunakan web page latihan yang cikgu berikan. Tapi kalau awak betul ada masalah, cikgu tak kisah. Cikgu faham dan cikgu akan bertolak ansur. Ya, cikgu faham. Tapi cuma cikgu nak tegur, cikgu tak suka kalau awak libatkan kawan awak dengan masalah awak cerita. Lepas tu awak suruh pula kawan awak tu bagi tahu dekat cikgu. Maksudnya dekat situ pun dia ada kaitan dengan adab. Apa masalah awak dengan cikgu? Kenapa awak tak nak berterus terang dengan cikgu? Cikgu makan awak ke? Cikgu marah awak ke? Ataupun memang awak memang tak suka dengan cikgu? Sebab tu, ya, tak boleh untuk bercakap sendiri dengan cikgu. Jadi pelbagai persoalan, ya, berada dalam fikiran cikgu. Jadi yang tu pun awak kena fikir-fikirkanlah, ya, supaya orang kata kita boleh sama-samalah, ya, kita tidak ada prasangka yang tidak baik lah. Jadi macam itulah, itu apa yang cikgu nak sampaikan kepada awak.
Okey. Jadi kalau ada masalah ya boleh tulis pelajar yang memang langsung tak boleh, tak boleh nak support ke handphone tu. Saya kat handphone anak saya beli nilainya berapa ratus je. Boleh, saya tak tahulah kalau storage full apa semua saya tak tahu, tapi dia tidak perlu download apa-apa. Dia tidak perlu download apa-apa. Awak habis, jawab ni habislah maknanya. Okey, jadi tolong tulis dekat ruangan komen pelajar yang ada masalah supaya saya boleh send latihan ni awak buat dalam buku awak, lepas tu awak hantar. Lagi tolong tulis siapa yang betul-betul ada masalah. Okey, awak boleh klik yang tak ada masalah, awak boleh klik link yang cikgu bagi.